forget to subscribe my channel Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi channel Handuk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam. Andai PHBN tersungkur, Zahid perlu undur cara terhormat, kata beliau. PAS menggesa Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berundur sekiranya Pakatan Harapan atau BN gagal dalam pilihan negeri akan datang. Ketua Penerangan PAS Khairul Nizam membuat penegasan itu selepas Zahid mencabar Pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk menggunakan pilihan raya negeri sebagai pengukur aras kewangan tersebut. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhirnya kita akui macam biasa. Ya, saya merasa ini satu hal lagi. Ini teman-teman kita daripada parti-parti pembangkang, terutama parti PAS. Mantan Ketua Pemuda dia Khairul Nizam, ya. Khairul Nizam dulu Ketua Pemuda. Saya memang menghormati beliau sebab beliau adalah seorang yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi. Beliau adalah insinyur dalam bidang oil and gas, bukan main-main. Satu ketika waktu Muafakat Nasional dulu, saya berhasrat untuk bertemu dengan beliau, nak mengangkat beliau sebagai pemimpin masa depan. Tetapi bila beliau dah jadi ketua perangan PAS, dah tinggalkan Pemuda, dah tergelecik lah saudara. Bila dia mengatakan bahawa kalau apa berlaku dalam pilihan raya kali ini, maka Datuk Seri Zahid Hamidi mesti meletakkan jawatan. Kalau UMNO kalah tewas dalam pilihan raya akan datang. Jadi saya kata, apa hal kamu campur pasal parti? UMNO tak pernah minta pun. Waktu PAS kalah cuma dapat 4 kursi parlimen pun, kita tak suruh pun Tuan Haji Hadi ataupun Nik Aziz ke berhenti atau meletak jawatan. Janganlah campur. Kau lihat, Ketua UMNO bahagian Labuan, Datuk Muhammad Rafi Ali, akhirnya belum membidas Ketua Perangan PAS Khairul Nizam Khairuddin yang dianggap cuba mencampuri urusan UMNO Barisan Nasional apabila mencabar Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berundur daripada jawatan sekiranya gagal dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Ini keadaannya saudara. Cabar sebab kita letak jawatan. Apa hal? Pernahkah kita suruh ini Haji Hadi letak jawatan? Pernahkah kita suruh Tan Sri Muhyiddin letak jawatan? Tak ada. Masing-masing parti jagalah. Kenapa nak keluarkan kenyataan yang mau mengundang permusuhan? Bukankah kita dulu menyantuni Muafakat Nasional dengan baik hati? Kita berdakap-dakapan sama kita. Tak ada pula menunjukkan bibit-bibit permusuhan. Tiba-tiba dalam sekarang-sekarang ni, saya kata Muhammad Rafi, bagi menghadapi PRN kelak, mana-mana parti katanya tentu punya perancangan. Namun nampaknya PAS lebih suka mencampuri urusan lawan termasuk UMNO BN bagi menentukan masa depan. Itu yang tak betul. Kata Muhammad Rafi, lebih baiklah pemimpin PAS atau mana-mana pemimpin parti sekalipun tidak mencampuri urusan UMNO dan kerajaan perpaduan. Kerana tentunya katanya kami dalam parti kami lebih tahu yang terbaik berbanding mereka yang hanya tahu memecah belahkan perpaduan. Itu kata Muhammad Rafi. Beliau tidak menolak kemungkinan kenyataan itu terbabit. Kenyataan tersebut dilakukan sebagai cubaan PAS untuk menumpang populariti Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional. Kerana dia katanya bahawa kita lihatlah hari ini kerajaan kembali berfungsi dengan pentadbiran lancar hasil sokongan daripada UMNO yang membentuk kerajaan perpaduan. Sedangkan mula dari attack balik, anda mengundang masalah. PAS dan PBM sebelum ini menolak titah baginda Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan. UMNO Barisan Nasional melaksanakan amanah dan kebertanggungjawapan atas kepentingan rakyat dan masa depan negara, malah keutamaan melihat kerajaan kembali berfungsi dengan sistem demokrasi yang menjadi pegangan yang akan tetap didukung. Saudara, itu keadaannya. Apa yang berlaku sekarang ni, pihak-pihak mereka, itu saya kata tadi, bila bercakap soal politik, mereka yang kononnya saudara, menganggap dirinya pemimpin, kadang-kadang melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Sebab itu semalam pun saya marah juga saudara. Macam mana Susah Agung Barisan Nasional, sistem MCA. Dia kata bahawa kita kena santunilah rakan MCA. Janganlah didewakan sangat calon-calon daripada DAP. Kita tidak pernah mendewakan calon-calon daripada gabungan Parti Pakatan Harapan. Kalau kita mendewakan, tentu kita mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mendewakan Datuk Mat Sabu, kita mendewakan Sir Anthony Loke. Tak ada. Kita menyantuni itu sebagai Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional. Cuma MCA sekarang ni miang. Sebenarnya saya tahu kenyataan yang dilontarkan oleh Susah Agung MCA itu kerana mereka dah miang setelah melihat mana kawasan yang mereka boleh bertanding.
Ini pilihan raya negeri ini terutamanya khususnya untuk di Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan di Pulau Pinang. Mana kawasan yang MCA ada? Mana kawasan MCA boleh menang? Dan untuk dapat kawasan yang telah dimenangi oleh DAP, tidak mungkin akan berlaku. Begitu juga macam UMNO. Takkan kita nak minta kawasan yang biasa itu dimenangi oleh Parti Amanah ataupun parti keadilan. UMNO tentulah akan minta kawasan di mana yang kita kalah tapi bukan kalah kepada keadilan, bukan kalah kepada Parti Amanah. Itu wajar. Jadi nak minta kursi. Jadi saya lihat kenyataan dilontarkan oleh pimpinan daripada MCA ni kerana mereka sudah miang. Dah ngeri. Nampak gayanya tak ada tempat pun. Begitu juga dengan MIC. Kalau nak ikut marah. Saya kalau nak ikut balas dendam apa semua. Kita memang marahlah pada MCA dulu. Bila kita kalah saja pilihan raya. Pimpinan MCA minta Presiden UMNO letak jawatan. Sedangkan parti mereka lebih teruk lagi mengelonsuh habis. Tak pernah pun kita minta Wikasion letak jawatan. Saya bukan berhasrat untuk mencerah mengeruhkan suasana saja, tapi sekadar memberi pencerahan agar kebiadaban politik tidak berlangsung dalam dinamika politik hari ini saudara. Kita sekarang ni sepatut maju ke depan. Di dalam dinamika politik sekarang ini tak perlunya kita nak menuduh itu dan ini. Yang sudah. UMNO biasa berbalah dengan Parti Keadilan. Tapi hari ini sudah pun berada dalam satu wadah. Untuk rakyat. UMNO meletakkan kepentingan rakyat. Bila tuanku menitahkan untuk menubuhkan kerajaan, UMNO tak ada masalah. Saudara. Dan begitu juga UMNO akan memastikan supaya perjuangan rakyat akan dibela. Saudara lihat sendiri apa berlaku di Terengganu yang saya katakan tadi. Di kawasan Ajil. Anak-anak dah terpaksa berhenti sekolah pun disantuni oleh Ketua Perhubungan UMNO Terengganu. Saudara Datuk Mat Syed, dia bukan wakil rakyat pun. Bukan ahli parlimen pun. Turun. Sebab bagi UMNO adalah dari rakyat untuk rakyat. Dan kita tidak mahu mencari musuh, saudara. Saya hairan lah. Macam MCA ni. Tiba-tiba je menuntut, mestilah pastikan bahawa kursi-kursi, pembagian kursi, jangan diketepikan MCA. Nak bertanding di mana? Pilihan raya yang dulu, 29 kursi, kalaulah tak ada pengundi Melayu di Tanjung Piai dan juga di Aitam, ruyup habis. Begitu juga MIC. Mana bertanding kawasan mana? UMNO berlapang dada, bagi 7 kursi, akhirnya 1 kursi aja ditapah menang. Itu yang membuat kita ruyup banyak. Dan orang UMNO pun marah. Kerana mereka merasakan kawasan Melayu, biarlah orang Melayu bertanding. Ini yang saya katakan selama hari ini saya bercakap. Dan letihlah UMNO ni memikul biaya hidup. Kita ada pertandingan pilihan raya, UMNO tanggung semua. Kos untuk pertandingan pilihan raya, UMNO tanggung. Kos semua lah saudara, mereka bawa diri saja. Hanya kerana adalah coalition. Adalah rakan dalam perkongsian Barisan Nasional. Okey, kita menghormati. Tapi mereka juga harus menghormati juga Parti UMNO. Parti unggul dalam kerajaan dominan Barisan Nasional. Kalau ada keadaan begitu, sebab saya kata waktu mereka minta supaya Presiden letak jawatan, saya kata kau orang lah berambus dulu. Kalau nak ikutkan hati, tapi tak apalah. Bila Presiden minta kita berlapang dada, sabar dulu, okey kita sabar. Bertenanglah. Hari ini pun Presiden UMNO meminta supaya LLMC bertenanglah dulu. Perundingan sedang dibuat dalam pembagian kerusi. Jadi kenapa anda gopoh sangat? Saya tahu mereka dalam keadaan dibayangi oleh keresahan. Dan ahli UMNO sendiri menokok luka-luka ini apabila maki hamun Presiden. Kononnya UMNO nak jilat DAP. DAP dia akan tetap bertanding kawasan dia menang. Tentulah dalam Pakatan Harapan dia tak akan bertolak ansur untuk mengurangkan kursi yang telah dimenangi. Dan kita juga UMNO akan menuntut kursi-kursi yang mana kita rasa kita boleh menang. Biarlah itu diadakan perundingan. Tapi UMNO akan akan memikul DAP. Habis selama hari UMNO pikul biawak hidup MCA MIC itu. Kenapa anda tak bersuara? Itu keadaannya saudara. Jadi saya haraplah saudara, saya minta ada kematangan lah saudara. Saya minta ada kematangan berpolitik. Lihat sendiri, perjanjian itu ditandatangani. Tidak menyebut parti DAP. Yang disebut adalah Pakatan Harapan, satu pihak. Barisan Nasional, satu pihak. Parti GRS, satu pihak. Parti GPS, satu pihak. 4 parti yang terbentuk dalam negara kita ini.
Jadi sebab itulah saya haraplah teman-teman yang selama ini menuduh sebagainya, kita berlapang dada lah. Sudahlah saudara. Lihatlah sendiri macam saya kata tadi lah saudara. Tengok di Kedah tu saya geleng kepala. Memanglah muka termongeh-mongeh lah saudara. Tapi UMNO tetap menyantuni, menghormati beliau sebagai Menteri Besar Kedah. Datuk Seri Sanusi dihormati. Walaupun sebelum 5 tu bagai nak rak. Kononnya kerajaan Pakatan Arab Perpaduan ini tidak menghormati, tak mengundang Menteri Besar, tak bagi Menteri Besar Kedah datang. Mana? Mana letak muka sekarang ni bila dikatakan semua itu? Begitu juga kononnya kerajaan persekutuan menafikan Menteri Besar Kedah ini tak boleh masuk dalam mesyuarat kewangan negara. Akhirnya termongeh-mongeh. Sebab itu saya mengharapkan kita lebihlah bersikap matang dalam berpolitik. Dan saudara, moga penjelasan saya malam ini boleh membuatkan anda berfikir bahawa kita menuju pada dinamika politik yang jauh lebih matang. Okey tuan-tuan, komen saya lah. Nampaknya PN ni masih lagi hendak Zahid meletak jawatan. Kerana apa? Kerana mereka hendak, apabila contohnya jika BN ni orang lain ni jadi presiden, so mereka akan bawa 30 kursi BN ni untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itulah idea dia. So semua orang tahu pasal ni. So sebab itu mereka masih mengharapkan Presiden UMNO ditukar. So kita hendak supaya penyokong BN atau UMNO janganlah termakan hasut dengan PN ni. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan perpaduan. Dan PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.